pada jam 8 sehingga jam 9 malam nanti. Jadi petang ni kita sambung topik kita, struktur motif bagaimana berdagang ikut arah pasaran. Semalam lupa nak cover, sebabnya saya tak ingat ada sesi bersama dengan Azmi. Jadi kita pendekkan untuk analisa pasaran dan kita buat analisa pasaran tapi kita pendekkan. Wassalam kali. Sebelum kita mula, saya baca penafian dahulu. Risiko pelaburan dengan online secara margin mempunyai risiko tinggi. Tahap leverage tinggi membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda berhilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dengan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan sudah buat lebih daripada 20 tahun. Jadi kita lihat dulu kepada perkembangan semasa pasaran. Kita jangkakan bahawa struktur ini, lantunan dekat sini, sama ada kita akan ada satu extension ataupun dah lengkap. Apapun, wassalam Nabil, Pian, wassalam. Tak interested untuk nak kejar lagi ke atas, kita nak cari peluang long, tapi bukan kepada US 500, sebabnya kita baru saja ada low high. Kita belum ada benda ni. Belum ada benda ni. Belum ada benda ni lah. Ni belum ada. Low high, higher low, higher high. Then baru kita kata ada trend. Tu as simple as that. So, jangan kejar di atas. Jangan kejar di atas. Saya berminat apabila kita dah ada pembentukan trend yang jelas nanti. Serupa dengan rambut Mel. Alhamdulillah. Okay, so sama ada struktur ini dah lengkap. Kita tengok kepada H1 untuk US 500. Jadi kalau kita lihat struktur semasa dekat sini, struktur semasa ni, dekat H1 jumlah lekuk dia komplit. Cumanya penurunan dia, maksudnya jumlah lekuk dari bawah ni, kita boleh kira sebagai 5. Ini cukup untuk kita buat sebagai 5. But setakat ini, visually kita cuma nampak 3. Ini visually lah. So, tak dinafikan dia ini masih boleh buat extension. Maksudnya, ini boleh buat 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 dan 5. Itu masih boleh berlaku. Wassalam, Kimi. Sebab itu, kalau nak trade dia juga, anda kena tunggu. Kalau nak masuk juga, anda kena tunggu. Saya dah sebut semalam, anda kena tunggu dia buat satu lagi high. Okay. Then baru kita katakan bahawa ini akan buat extension. So sekiranya high ini berlaku, 1, 2, 3 kat sini adalah peluang untuk nak kejar kat atas lah. Tapi ini cuma untuk mereka yang intraday. Mereka yang trade M5, M15 ke bawah. Okay, H1 pun bukan tak sesuai kat situ. Sebab H1 punya structure, dia dah lengkap. Okay, ni maksud saya. Ni dekat H1, anda dah ada satu full reset. Anda dah ada break dekat apa dia? Daripada low ni, anda dah break dia punya structure. Maksudnya ini dah lengkap. Okay. Dan parabola tu dah ada dekat stokastik. Ini dah lengkap. Structure ini dah lengkap. Maksudnya anda dah ada, kalau dia extend pun ini baru satu. Tak sesuai untuk masuk 2. Sebab low, high, higher low. Belum ada. Kalau dia break dalam 5 structure kat sini, 5 wave, then 5, 9, 13 or whatever motif, then baru anda cari peluang di sini. Di sini tak ada. Ini jangan trade di structure ini. Sebab dia boleh jatuh dah habis. Okay. Saya ambil yang lebih agresif di mana kita jangkakan struktur ini lengkap. Itu disebabkan oleh lain-lain indeks. US 30 pun menunjukkan yang sama.
setakat ini penurunan dia dalam 3 struktur. 1, 2, kita dah ada low ni. Ya, kalau dia buat lower low pun dia macam ni. Selagi low di sini bertahan, maksudnya ia boleh lagi naik ke atas. Rashidi, wassalam. Okay, so struktur di sini jangan trade dia. Unless dia break dan kita ada breakout 3, kita tahu dia tak boleh 3. Dia kena buat 5. Structure impulse. So, ini jangan trade. Kalau dia break, then boleh trade pullback dia. Faham? Kita dah ulang-ulang yang ni banyak kali. US 100 pun serupa. Okay. Setakat ini, kita nampak 3 kumpulan harga. 1, 2, 3. So, masih korektif. Maksudnya, high ini masih boleh break dan kita akan extend. 1, 2, 3. Ni boleh trade. Faham? So, ini tak dapat. Dan dia besar kemungkinan untuk jatuh. Sebab kita dah nampak satu full reset. Ini dah full reset. Okey. Cumanya momentum dia belum nampak. H4. H4 belum nampak. Okay, saya lukis yang lebih agresif sikit lah. US 100. DAX pun sama. Setakat ini kita nampak 3 kumpulan harga. 1, 2, 3. Ni belum buat low. Okay, tak dapat. Don't trade it untuk long di sini ke, untuk short di sini ke, tak ada. This one jangan sentuh dia. Okay, tak semestinya setiap hari. Satu, jangan trade satu instrumen saja. Saya trade indeks je bang. Saya trade gold saja. Jangan. Tak tiap-tiap hari ada set up. Tak tiap-tiap hari. Saya trade minyak je bang. FCPO je. Trade kepada technical setup, kepada apa-apa instrumen yang anda faham. Tak faham, dalami dia. Itu saja. Saya cuma faham DAX saja. Tak setiap hari dia ada trend. Kalau anda jenis yang boleh menunggu setup, then okay. Salam siang. Okay. UK 100 pun sama. Ini boleh lagi break ke atas. Break ke atas dan kita katakan yang lain extend. Mana-mana yang break ke atas dan kita akan katakan yang lain-lain ni extend. Okay. JP225 ini tak buat high. Ingat indeks yang lain dari sini dia buat high. Untuk samakan lukisan dia, saya jadikan kat sini sebagai flat. Faham tak? Boleh tak flat B jauh macam ni? B kat situ tak sampai 1618. Okay. B kat situ ingat A kepada B. B kat sini tak boleh melangkaui 1618. Dan dia flat tu adalah struktur 3, 3 dan 5. Okay, ini adalah regular, ini adalah running flat. Ini contoh running flat. Okay, di mana C tak bawah daripada ni. Okay, satu lagi cara lukis dia adalah, ini adalah 1, 2, dan kita ada satu flat dekat sini. Tiga per minit itu dia lain macam. Yap, kita jangkakan Asia punya, ini dia ada satu yang kita panggil sebagai index, world index. Ada yang melihat kepada indeks Asia, ada yang melihat kepada indeks Europe, dan ada yang kepada Wall Street. Pada waktu ni leading adalah Wall Street. Yang lemah adalah Asia. Hang Seng semua lemah kan.
dan juga Nikkei ni, serta satu lagi Topix dekat Japan. But kalau kita ambil kepada, saya lihat agak dalam sebenarnya. Apa saham-saham yang membentuk JP225 ni, apa saham-saham yang membentuk, contohnya macam US banyaknya kepada Apple dan lain-lain. We are looking at early punya pecut untuk Asia punya market, termasuk Malaysia. Wassalam. KLCI. Ni sebabnya faktor komoditi dan juga faktor komoditi lah. Wassalam. Tapi tak payah. Saya tak nak terlalu dalam di sini untuk cerita yang terlalu dalam. Berapa banyak nak tengok kan. Saya dapat tengok benda tu. Saya bukan buat edit wave. Saya buat sequence. So, pasaran Malaysia nampaknya we are going to have that ini. Semasa tu US punya market masih lagging. Sini akan buat 3, 4, 5 dalam diagonal. Dan kita akan ada satu yang lebih besar. Sedangkan Asia market akan sampai puncak awal dan akan buat, maksudnya macam ni. Sini akan peak dahulu 4, 5 dan barulah dia buat yang sideway. Sini akan buat sideway. Tu berdasarkan SPDR, tak apa. Ni maksud saya. Kalau rajin-rajin tu pergi tengok. Saya buka. Saya tak buka kat TradingView account ni. Kimi semua ni dia orang ada akses kepada yang ni. Okey, ni adalah SPDR World Indices. Ni nama dia. Ni. Ni, saya tak ingat apa nama dia. MSCI ni lah. MSCI SPDR World Healthcare Financial. Nak tengok the whole ni KLCI, ya. Okay, so tak apalah. Itu agak mendalam lah, Nisa, yang tu agak mendalam, tapi tak perlu. Okay, so expecting untuk Asian punya ni as inflation dia macam ni. Fahamkan daripada sudut yang ini, nanti kita tengok ni. Fahamkan daripada sudut ni. We are expecting inflation tak habis lagi. We are expecting inflation untuk kekal berada pada tahap yang tinggi sekarang. Tinggi itu maksudnya atas daripada 2%. We know it is 7-8%. Tinggi daripada 2%. Dan sekarang ni, kalau kita lihat dekat US, 7-8%. Okay, itu dekat US. Masalahnya, dia dah naikkan rate dan sekarang ni kita jangkakan bahawa akan sampai 4.5. Okay, itu dekat US. Kenapa dia naikkan secara agresif? Sebab untuk dia nak buat QE, relaunch dia punya QE, dia tak dapat buat QE semasa interest rate tinggi, faham tak? Dia tak dapat nak buat QE. Kalau ekonomi masih lemah, indeks masih jatuh, dan benda pertama dia akan buat dahulu adalah turunkan kadar faedah. Itu dulu. Benda tu dahulu. Dia tak dapat jalankan QE
semasa kadar faedah adalah tinggi. Dia akan turunkan kadar faedah dulu. Jadi penurunan ini boleh menyebabkan pasaran saham sama ada naik ataupun akan sideways. Okey, apa antara penyebab kepada kadar inflation yang tinggi sekarang? Antaranya adalah supply chain lah, supply chain. Antaranya adalah kepada komoditi. Ya, terutamanya kepada minyak dan juga lain-lain komoditi, hard komoditi lah. Minyak dah mula turun, minyak dah jatuh. Ya, kita menjangkakan bahawa it will be diagonal, movement diagonal besar. So, itu untuk US, untuk West. Ini pula untuk Asian. Not all, tetapi yang major ekonomi, termasuk Malaysia. Okay? Inflation bermaksud kita ada kenaikan harga barangan yang pengeluar banyaknya daripada sudut daripada sudut perkilangan, daripada sudut komoditi. These are the countries. So komoditi inflation, kenaikan inflation and berada pada tahap yang tinggi bermakna negara-negara kat sini menjangka pendapatan yang lebih tinggi. Faham tak? Ya, ada bagus dengan tak bagusnya. Tak bagusnya inflation kita pun tinggi. Semasa Malaysia tak. But pendapatan kita tak tinggi sebab subsidi. Itu je. Kita tak tinggi sebab subsidi. Tapi sampai bila hidup dengan subsidi kan? Itu hak rakyat. Ya. Hidup bersubsidi ni ada bagus dengan tak bagusnya. Kena tengok dua-dua belah. Okey. Itu saya tak nak sentuh. Bagus tak bagus depend kepada kita punya pendapat masing-masing. But inflation yang kekal tinggi. Inflation ni saya tak nampak dia akan turun sebab rate ni biasanya kita cuma nampak inflation dikawal apabila kadar faedah mengatasi inflation rate. Anda rasa kan? Sekiranya ini betul-betul berlaku, ni pecut, anda rasa inflasi turun ke naik? Galih, Sunbi, Kimi, Rosdi. Kalau itu betul-betul berlaku, anda rasa inflation turun ke? Boleh terkawal sekiranya supply bertambah. Betul? Supply bertambah, harga terkawal. Tak, saya nampak inflation masih tinggi. So, there need to be something daripada sudut polisi untuk counterbalance benda ni. Untuk counterbalance benda ni, ini maksud saya. Daripada sudut bank pusat, they need to do something. Yes, betul. Ya. Inflasi naik lagi. So that's why I'm seeing all these pengeluar komoditi, all these pengeluar agriculture product, akan masih disokong. Ekonomi yang ni, it will be slowly transforming daripada west kepada east. Faham? It's happening. Siapa pengeluar hutang paling banyak, paling besar kat dunia? China. Faham?
paling banyak sovereign debt, paling banyak memberi hutang kepada negara lain adalah China, bukan lagi US. Tu yang Bali punya tu, Xi Jinping bagi jaminan dia akan bercakap dengan mereka yang negara-negara yang menghadapi masalah untuk membayar hutang. Awak ingat dia bagi free je ke? Kau nak, kau kena cuma bagi akses kepada aku, beli barang-barang aku kan. Tu leverage dia. Nampak? Kan? Bukannya sekarang dia plan ni. Nampak jauh lama sebelum ni. Boleh? The economy, the economy, world economy is slowly changing to China. Yep. Those yang ada resources. Nampak? We are looking there. We are looking. Sebab itu saya dah sebut mengenai komoditi ni bukan sekarang ni. Dah setahun, 2 tahun. Setahun, 2 tahun. Yang kukuhnya dekat sini adalah dia punya politik. Yang sini politik dia haru biru. Faham? Ya? Sini kau cakap apa, musuh apa, aku tembak. Tu situ. Tak adalah. Tapi dia ada kawalan kepada politik yang lebih kuat. Yang sini duk gaduh tiap hari. Sama juga macam ni. Kan? Sama lah. Faham? Boleh. Itu gambaran besar yang saya nampak mulai 2000. Dah mula dah pun. Bukan mulai, dah mula dah pun. So, anda faham pasaran mana nak tengok? Boleh, kita masih boleh trade yang ini. Kita masih, but expect some change. Bukan some change, major changes. Major changes. Okay, so balik kepada apa kita nampak untuk UJ ini tak perlu berlaku. Ini tak perlu berlaku. Saya boleh habiskan 3. Saya tukar chart ni tadi. Tapi ini tak perlu berlaku. Ini dah boleh. Ni dah break. Ni dah break. Ni pun nampaknya on borderline. Okay. Ni boleh habis. Dan kita ke atas. Dan memulakan pergerakan ini. Ni yang kita ceritakan semalam. Saya letak dekat Facebook, dekat Instagram sebelum ni. Ni yang kita ceritakan. Di mana kita jangkakan ini, kalau itu berlaku, ini dah habis. Kita dah memulakan pergerakan 3 lekuk ke bawah. Okay. Itu untuk US 500. Dan itu bermakna UJ ni pun dah memulakan 3 lekuk ke atas. Satu cerita. Dan US 30 pun sama, dah memulakan 3 lekuk ke bawah. Nampak? Dan itu bermakna macam mana nak tak bagi dia? Okay. Itu bermakna untuk dolar indeks dah memulakan 3 lekuk ke atas. Ini bukan bermakna saya kata buy US dollar. Tak. Ini bukan bermakna, tu yang kadang-kadang orang tak faham. Bukannya saya draw UJ ni ke bawah. UJ ni ke bawah, kita nak buy kat bawah ni. Tak. Ingat, kawasan sini, kawasan sini, kawasan ni, kawasan ni, kita dah berada dalam area equilibrium. Bukan ni. Area ni adalah area equilibrium. Ni sampai 100%. Ni bukan hari ni baru tunjuk kan. Satu saya duk kata, UJ ni, hala tuju dia, budak darjah, budak tadika pun tahu dia naik. Faham? Cumanya, kita jangkakan there will be a correction.
Kalau correction tu, ada setup dia. Contohnya, kalau dia A, B, C, ni 5, 1, 2, 3, 4, 5, break, satu lagi, dan satu lagi, ini boleh buy, ini boleh short. Faham? Anda tak cari buy dia. Dia dah lengkap. Ni B ni dah berlaku. So, kita akan tukar chart macam ni. Ni 3, ni 4, dan sini 5. Situ obviously merupakan motif. Tapi itu bukan setiap lekuk. Tu trade. That's why saya rasa terbaik adalah, so ada yang ingat setiap lekuk tu nak entry tau. Tu yang apa, itu tak ngam. Satu, saya kadang-kadang saya nak biarkan cat kosong macam ni sampai ada sequence. Sampai ada sequence, maksudnya biar je sampailah ada setup. Tak ada setup, saya biar cat kosong. Orang nak trade semua lekuk Aduh. Saya lukis untuk kita nak cari entry, kan? Bukannya tujuan dia untuk, ni semua lekuk dia nak trade. Aduh. Jadi kenapa abang lukis ke atas? Trade bila ada sequence. Lagi bagus, saya rasa saya biar kosong sampai ada sequence. Jadi untuk mengelakkan orang yang nak trade setiap lekuk, mereka yang buka H1, tengok situ je. Tu buang masa anda, buang masa saya. Tu bukan nak belajar, tu orang nak cari signal, cari jalan mudah, kan? Cari jalan mudah dalam hidup. Okay, so B ni dah bermula. So itu bermakna dolar pun dah memulakan 3 lekuk. Ini saya tulis hujung minggu kan, tak silap saya. GJ pun dah memulakan ni maksud ni, ini GJ EJ, GJ ini pun dah memulakan pergerakan bounce yang lebih besar. Okay, ni akan memulakan bounce. Ini adalah 1, 2, kita tunggu 3, 4, 5, B, dan seterusnya. Yang lebih besar. Sebelum jatuh ke bawah. Okay, ni bukannya short kat sini. Bukan. EJ, GJ pun sama. Ini kan lebih besar lagi. Ini flat. Saya ingat saya buat macam tu. Saya biar cat kosong. Sampailah dalam structure sejak invalidation dia ada apa? Ada incomplete sequence. Kalau tak, orang nak lukis ke bawah, short dari sini. Aduh. Pelik. Okay, ni pun akan besar sikit. Sama ada ini adalah 3 yang besar ataupun seperti yang kita tandakan. Ni akan ke atas sikit. Okay. Kita tengoklah Europe Open. So, itu bermakna KTPY yang sama. Itu bermakna untuk dollar index, ni dah ke atas. Betul juga kan? Kalau tak ada chart tu, dia orang masuk kelas. Kalau tak tengok chart, betul juga. Kan? Saya tengah rancangkan something untuk next year. Nantilah saya umumkan. Seperti biasalah. Saya akan cari 3 orang.
yang akan ada akses kepada trading view. Sebelum ni kita ada Kimi, kita ada Noh, kita ada siapa lagi? Sufi kan, 3 orang. So, tapi syarat dia orang, saya akan sediakan satu chart di mana layout, di mana diorang akan updatekan chart. Tapi saya nak orang yang boleh buat full time. Dekat extend. Masalahnya trader setiap lekuk lah yang akan yang akan kena kat extend. Yang kena kat extend ni adalah trader yang trade setiap lekuk. Ni contoh. Kan betul tak? Biket. Kita cari kalau ini break then kita akan trade. So ini 3. Dan ini anda trade. Sebab ini extend. Sesi kita mungkin ada kita meeting tak lama lagi. Saya pun tengah tunggu SM untuk bagi tahu bila. Kita tengoklah. Dan baru kita trade. Kalau ni atas 1, 2, 3 ni kita trade. Kalau macam ni, ini jangan kejar. Ini tak ada. Saya nak buat yang terbaik untuk anda. Saya sentiasa bagi yang terbaik. Saya cuba untuk buat yang terbaik. You guys know me. Tak ada minta 1 sen pun. Tak ada minta 1 sen pun. Suggestkan bagi tahu dekat mail, bagi tahu kat Jawahir. Saya okey, saya ikut suara majoriti. Saya ikut suara majoriti. Dan suggestion daripada anda semua. Kena level Kimi. 3 orang yang saya cari tu, dia orang akan ada, saya bagi trading view account dan dia orang akan updatekan chart H1, H4. Ya, kita bagi satu jadual, dia orang akan dia orang sama sendiri akan bagi pecahan. Contohnya satu hari H1 dan H4 update 2 kali. Satu adalah pada waktu siang pada jam 10 pagi. Satu lagi adalah di sebelah petang pada jam 6. Azli, wassalam. Tapi syarat dia setiap hari kena kita kena satu set di mana kita akan gunakan trading view punya link. Jadi saya tak payah nak updatekan. Saya masalahnya sekarang ni adalah nak upload benda ni. Saya buat satu-satu tau. Lukis cat ni tak lama. Yang lamanya buat benda ni. Benda Allah ni. Ni. Satu-satu. Ya Allah. Rasa kena garu je buat dia satu-satu. Betul? Kalau tak ada komitmen, tak payah suggest diri. Kan? Kalau tak ada komitmen, bagi tahu saya tak dapat. 2 kali tak dapat dalam setahun tu 2 kali je. Saya tak ada pengampun. Saya tak ada pengampun. Kalau 2 kali je tu, saya terus cari orang lain. So, ramai orang nak. Sambil tu, saya akan buat sesi live dekat dia orang saja. Kenapa saya nampak macam ni, kenapa saya nampak macam ni, dan apa yang ni. Jadi 3 orang tu je. Macam tu je Kimi bagi kalian. Bukan apa, Kimi dah. Ini untuk belajar. Kimi dah faham. Kan? Kenapa nak suruh Kimi? Faham? Jadi dia tak memanfaatkan kepada dia. Dia boleh explore benda-benda lain dah. Faham tak? Tu nantilah belum. Saya belum umumkan. Minggu depan. Setiap tahun kita buat benda ni sebenarnya. Discord tu dia orang buat. Discord tu dia orang buat. Kan? Bukannya trading view full version tau. Cumanya saya tak ambil full trading view ni. Tengok trading view saya dah tanya Kimi tu. Tengok ni. Saya dah ambil yang tengok
saya dah renew dia. Saya dah renew dia. Sehinggalah berapa lama je? Saya pun tak tahu ni. Sehingga berapa? 1,000 lebih ni. Bukannya anda bayar saya. Kalau tak pandai korelasi, jangan offer diri. Ni bagi mereka yang boleh buat Elliott Wave. Boleh buat Elliott Wave. Kalau tak mahir Elliott Wave, jangan buang masa anda, jangan buang masa saya. Kalau tak dalam tu nak mengajar. Bukan. Elliott Wave ni, anda boleh lukis apa-apa. Faham tak? Elliott Wave ni, anda boleh lukis apa-apa. Tapi the thing is, saya akan bagi yang kita buat 451 ni. Saya tak nampak kan, mata tak nampak kan. Kalau setakat Elliott Wave, tengok ni. Kalau setakat Elliott Wave, ini kita boleh lukis lain-lain. Saya boleh lukis lain-lain. Ni boleh jadi ke atas. Goal ni boleh macam ni. Sampai next. Oh, ya ke Pian? Okey. Nanti saya kira betul ke tak. So, ambil opportunity Black Friday tu. 1,000 US dollar. Yalah. Kita boleh lukis lain-lain. Ini tak salah. Tanya orang Elliott Wave. 1, 2, 1, 2, 1, 2, di 3. Tak salah pun. Tapi kenapa kita jangka bahawa ini akan masih ke bawah? Ini akan ke bawah. Itu sama dengan 3 lekuk dekat dolar indeks. Benda ni. Bila dolar lemah, gold akan pecut. Faham tak? Sebab kita jangka, kenapa kita jangka dolar ni naik? Sebab kita jangka untuk indeks akan memulakan penurunan 3 lekuk. Kita cerita benda ni dah tak tahu bila dah. Saya pun dah lupa. Siapa nama dia tadi? Big Cat. Big Cat Trader. Keyboard. Kita cerita benda ni dari bila keyboard? Kita tunggu ni turun. Penurunan 3 lekuk at least akan ada. Itu adalah sama dengan US dollar punya strength dalam connector dia. Sekejap. US dollar kat sini dijangka akan buat apa? Zigzag. Ni. Ni. Ke atas ni. Pergi ke atas ni. Sini akan dijangka akan buat zigzag. Ya. Alternatif dia, ini adalah benda ni. Tapi kita tak jangka benda ni. Kita tak jangka benda ni. Kenapa? Berbulan dah dari kefahaman langsung tak ada sampai faham. Ya, at least basic dapat ya. Tapi basic edit wave tu kita ulang sampai dekat kan. Zigzag, zigzag 535, flat 335, WXY. Kalau nak tahu keyboard, ada orang belajar edit wave bertahun. WXY dengan ABC dia tak dapat nak bezakan pun. Bertahun. Kalau nak tahu. WXY alamak pening kepala. Pening kepala. 333 alah. Kalau nak tahu. Serius. Ni bayar berpuluh ribu tu. Malas nak cakap. Kita sini free. Ambil. Okey. Apa pun kita jangkakan ini 3 lekuk. Itu adalah sama dengan EJ. Ini akan buat yang lebih sikit Lebih sikit. Maksudnya ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. A sini. B. C. Okey. Itu bermakna GJ pun sama. Ni akan lebih sikit. Triangle expand. Ya. Serius. Ramai.
Bayar beribu. Uish. Tak salah bayar. Saya tak katakan kelas berbayar tu salah. Tak salah. Tapi dia tak dapat salahkan cikgu. Orang tu sendiri. Saya tanya, lukis ke tak? Tak, saya tunggulah nota. Allah. Betul, betul. Lukis, dia pasal melukis. Sebab tu saya sediakan cat-cat ni untuk anda lukis balik. Anda try lukis balik cat saya. Kenapa saya letakkan macam ni dan lain-lain. Ni extend lagi. Ni maksudnya ni akan buat 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi jangan pergi short dia kat situ. Ataupun the whole structure ini lengkap. Dan kita ada yang ni. Ni A, ni B, ni C, ni W, X dan seterusnya. Ataupun lain-lain. Kita lukis WXY sebab belakang ni adalah motif. Tak apa, tak kisah. Apa pun, bawah ni baru kita nak cari long. Bawah ni baru anda cari long. Apa dia nak buat kat sini, sukati dia lah. Saya berminat dekat sini nanti. Okay. JPY pun sama. Apa dia nak buat kat sini, sukati dia. Dia boleh buat apa-apa je. Dia boleh buat extension ni. Saya biarkan extension ni. Saya biarkan extension. Ni mungkin dah habis. Ni maksud saya. Ini mungkin dah habis. 3 ni kat sini. Itu je dia. Tak minat. EJ kita tunggu bawah ni. Bawah ni. Di mana sini akan ada 3 lekuk. Ini tak betul kan lukisan ni. A, B, C, B kepada C 5 lekuk. 1, 2, 3, 4, 5. Ingat tak kita cerita benda ni last week? Last week ataupun this week? Semalam. Ini tak dapat 5. Ini 3. Jadi besar kemungkinan ini adalah A, B, C, W, X dan Y. Faham tak? Lukisan ni tak betul. Ini tak betul. Faham tak? Ni. Okay. Kalau saya jangkakan, di sini, kita akan memulakan penurunan 3 lekuk. Penurunan dekat sini akan ada 3 lekuk. Salah tempat dia. Macam ni. Macam ni nampak sikit kot. Sini, kita jangkakan penurunan 3 lekuk. Against low di sini. Okey. Di sini, kita jangkakan penurunan 3 lekuk. Faham? Jadi, against 1, 2, 3 yang besar. Nampak macam mana nak pilih konektor 3 lekuk. Boleh? So, EJ ni cat ni tak betul. 'C' ni, A, B, C, W. Faham? 'C' ni, A, B, C, W. 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 'C' ni, A, B, C,
A, B, A, B, C, W. A, B, C, X. Dan 3 lekuk ke bawah. Y. Y. Faham? Ini kita trade. Tapi ini adalah yang swing. Mereka yang cuma tahan, oh dah 5 minggu pegangnya ni. Tak. EJ ni kita akan swing. Ini adalah setup dekat daily. Alternatif dia, the whole thing finish. Naik ke atas. Tapi tak, saya tak nampak. Yang hijau tu dah berapa lama kurun kat situ. Okay. JJ pun sama. AJ, everything sama lah. Tak ada apa-apa beza. Setakat ni sebab saya tak tukar lagi. Saya tak tukar lagi sebab tak ada yen ni tak ada yang strong untuk tunjuk ni. Pada waktu ni, ni dah ni nampak macam dia nak break kan daripada atas ni. Tapi kalau dia break, then saya tukar. Saya habiskan structure ni. Faham? Maksud saya dekat CAT JPY ni, kita akan extendkan dia punya flat ni. Kita extendkan dia. 4, 5. Extendkan pula. Kita habiskan 3 dia. 4 dan 5. Okay. Dolar. Dolar mula ke atas. 5. Setakat ni ada 5 lekuk kan? Nampak kan? 1, 2, 3, 4, break 5. Dan 1, 2, 3 dan ke atas lagi. Sebelum buat pembetulan lebih besar. Itu dolar. Okay. Jadi boleh long dolar? Tak. Itu pembetulan. Kalau dia buat macam ni, ada dapati dia buat 5 tadi. Ni, lepas tu kat kecil ni, dia break 5. Dia turun lagi. Dia break sekali lagi. Ni boleh trade. Sebab ini struktur pembetulan, dia tak boleh 5. Sini baru boleh trade. Dan anda nampak dekat stokastik ni, dia buat macam ni. Sini, 1, 2. Lepas tu naik balik. Dan ini boleh trade kat sini. Bukannya dekat pullback pertama. Low, high, higher low, higher high. Bukan dekat sini. Bukan dekat sini. Dia break. Ini yang kita trade. Kalau nak trade structure kolektif. Ya. Euro, US dollar. Sama. Satu cerita. Euro, US dollar. Satu cerita. Kita mula membuat penurunan. Lekuk B. Ini pun sama. Lekuk B. UCAT pun sama. Ke atas. Jadi UCAT dah ada struktur ini. Nampak? Rosli, Pian, Kimi, Keyboard. Okey. Apa beza dua ni? Ni market dynamic ya. Ni adalah Euro US dollar. Okey. Ni adalah USD CAD. Okay. Tukar kepada dia. Okey. Ada beza chart ni. Ada perbezaan dia. Apa beza dia?
Apa beza dia? Euro US dollar di sini, di structure ini, kita boleh lukiskan sebagai motif. Oh, whatever cara anda lukis lah. Ni pun boleh. Dan yang ini, saya terbalikkan cat supaya anda lebih nampak. Okay. Invert sikit. Okay. Ni lebih nampak. Okay. Itu satu, 5 dan 3. Satu lagi, sebab 5 tu senang nak tukar jadi 3, Man. 5 tu senang nak tukar jadi 3. Satu lagi adalah, nampak tak low ini? Low di sini. Low di sini. Salam dia. Low di sini. Dia tak sama. Lonjakan ini adalah daripada lower low. Structure di sini meneruskan. Kita dah ada satu structure di sini. Kita dah ada satu structure di sini. Structure ini adalah ini. Tak ada. Okey, apa signifikan dia? Tu yang, jadi di sini adalah kita jangkakan dia akan buat A, kalau kita jangka dia adalah satu pembetulan. Sini akan buat A, B, C. Kalau kita masih menjangka ini adalah ke bawah. Maksudnya ini dan ini. Structure di sini kita akan jangka sebagai A, B dan C. Kena tengok RSI. Low dengan high. Saya cerita pasal structure dulu kali. Ada RSI tak kat sini? Tak ada kan? Sebab ini adalah low, ini adalah low dia. Low yang ini di sini. Kalau kita buat yang sama, Euro US dollar dan UCAD ni akan buat yang sama, ni akan break high. Ini akan break high. Faham tak? Kalau kita buat macam ni, ini akan jadi macam ni. Kita sedang katakan US dollar dalam struktur korektif yang besar. Ni cat terbalik Euro US dollar ni. Jadi, di sini kita jangkakan dia buat di sini kita jangkakan dia buat kalau anda ambil jumlah-jumlah lekuk dalam ni, anda tahu mana satu dia akan buat WXY ataupun ABC supaya dia sama dengan ni. Sini kan jadi W, X dan Y. Sini kan jadi A, B dan C. Yang ini naik lebih awal. Ni naik dari sini. Ni naik kemudian. Ini adalah lead untuk weakness US dollar. Soalan saya, Euro dengan CAD, mana satu lebih kuat? Simple. Euro dengan CAD, mana satu lebih kuat pada waktu ni? Kalau dekat daily. Euro dengan CAD, dari struktur ini, mana satu lebih kuat? Bounce yang ini, berapa bulan ni? Tengok. Tengok dapat daripada berapa bulan ni. Ni 15 November. Mana satu lebih kuat? Dari 15 November? Tak, bukan Euro. Euro jatuh lagi lepas 15 Disember ni, Galih. Ni jatuh lagi. Ni cat ni terbalik.
Ni cat ni terbalik kejap. Euro ke CAD? Lokman, 15 Disember. Ni 15 Disember. Ingat cat ni terbalik. Saya terbalikkan balik. Takut anda confuse soalan dia. Okey, tengok Di sini euro against US dollar, euro naik lagi. Tadi tu cat invert. Okey. Dari sejak 15 Disember, CAD ni dah jatuh. Kita ambil. Cat terbalik. Maksudnya, sejak 15 Disember tu, anda akan dapati euro CAD naik. 15 Disember. 15 Disember. Ini. 15 Disember. Anda akan dapati euro CAD naik. Faham? Ya, boleh. Now, the thing is, sini akan buat yang lebih sideways. Sini akan buat yang lebih sharp. Apa soal dia, euro CAD jadi apa? Dalam erti kata lain, euro jatuh lebih laju daripada CAD jatuh. Faham tak? Euro jatuh, CAD jatuh, sebab USD CAD ni naik, CAD pun jatuh, tapi ini jatuh lebih laju. Jadi euro CAD akan buat apa? Ini akan buat correction. Faham tak? Yang euro CAD tu akan buat correction. Apa bentuk dia depend kepada internal dalam-dalam ni nanti. Sama ada ini ada diagonal ke, extension ke. Saya nak masuk bab ni tapi payah saya nak. Okey, tengok recording ni balik bab ini. Saya nak masuk bab ini yang saya nak masuk pusingan kali ni, tapi saya rasa tak payah dululah. Kita ada masa, tak apa. Sekarang ni, sebab sini WXY. Sini ABC. ABC ni laju sikit. WXY ni sideways sikit. Faham tak, Lokman? Jadi kalau tu berlaku, euro jatuh lebih laju daripada CAD. Yes. Jadi itu bermakna euro CAD dia akan buat pembetulan. Okey, di sini akan buat pembetulan. Depending kepada structure dalam ni nantilah. Bila tu? Bila sini masuk lekuk 3. Dah break dah. Okey, thank you. Okey, kita break dahulu. But masuk macam ni kita break. Saya pun kita break dahulu, kita sambung balik selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita habiskan yang ni saja. Lepas tu kita tengok Lokman. Okey. Euro US dollar. Kita jangkakan bahawa sini akan buat A, B dan C. Okey, tengok A, B dan C. Okey, dalam apa dalam motif. Okey, ni A, B dan C. Okey. UCAT kita jangkakan dia buat W, X dan Y. W, X dan Y. Dalam minor. Okay. WXY. Yep. Look at WXY. Biru. Okay. Biru. Ini pun my biru intermediate. Okay. Sebab apa kita buat macam tu? Sebab ini adalah daripada low awal. Dan dia dah ada satu structure di sini. Dah ada satu structure kat situ. Lain macam apa structure. Kita dah ada satu structure. Ini daripada high. Jadi ini akan jatuh lebih sharp. Ini akan lebih sideways. Ingat chart ni terbalik Chart ni terbalik Euro dengan US dollar. Jadi kita sejak 15 November ni kita ada kenaikan. Okey, jadi kalau euro akan jatuh lebih sharp daripada CAD naik, dan ini akan mula membuat penurunan. Kenapa maklumat ni penting? Katalah anda ada incomplete sequence di sini. Dan anda nak trade di sini. Anda katakan bahawa anda nak trade di sini. Bila ini akan berakhir? Nampak? Bukan di sini Untuk UCAT ni, bila dia sampai yang pertama ni. Bukan yang ketiga. Itu timing untuk katalah anda nak buy di sini untuk trading crosses. Yang pertama, UCAT yang pertama, kaki pertama A dia. A ataupun W dia kat sini. Ni kalau semua senyap ni saya tahu ni. Semua senyap ni. Tu yang tak suka bawa benda baru. Semua terus senyap. Rekod dulu, nantilah tulis. Ustaz Jebeng. Saya tahu Ustaz Jebeng ni dia selalu ikut. Tapi dia tak ada bunyi. Sekali tak ada bunyi. Tapi pakai nama lain. Apapun timing dia adalah kepada Euro US dollar. Timing dia adalah kepada yang sharp. Ni market, ini structure dynamic. Structure punya correlation. Kalau di sini buat tiba-tiba dia buat motif dan sini akan ada extend a bit. WXY ada sideways, lebih sideways. Itu structure dynamic. Okey. Kita masih dalam analisa jauh lagi. Okey, US dollar CAD, H1 dijangka ke atas, sama AUD US dollar. Ini adalah A, B dan C. Sama lah AUD CAD.
Sama lah AUD cap. Sama euro, US dollar. Dia sequence je. Jumlah lekuk. Kalau anda faham pasal jumlah lekuk tu, dia jumlah lekuk je sebenarnya. Jumlah lekuk dia akan sama. Cuma anda nak kaitkan dengan struktur. Mana satu struktur yang lebih sideway? Mana yang akan buat 3? Mana yang buat 7? Ni buat 3. Ni buat 7. Ni sideway lagi. Ni buat 3. Fraktal yang sama. Faham tak? Fraktal yang sama. Tu yang kita mapkan guna elite wave ni. Bukan dia buat elite wave. Kita map guna elite wave untuk nyatakan apa yang kita nampak dalam sequence. Bukan dia buat elite wave. Jangan trade elite wave. Sini, kalau dia buat 1, 2, 3, 4, 5. Break. Ada divergence. 1, 2, 3 ni boleh trade. Faham tak? Ni 1, 2, 3, 4, 5. Kita jangka dia buat 7. Jadi yang ke-6 kita boleh trade. Tak nak trade WXY jangan. Sambung right. 1618 tu yes Aiman. Itu momentum sequence. Itu momentum. Itu high probability Aiman. Lekuk. Kalau dibuat ni dalam low time frame banyak. Low time frame bagi mereka intraday, tengok apa Aiman tulis tu Tengok apa yang Aiman tulis tu. Tu momentum sequence. Faham? Dia syarat dia kena break. Dan ini ada entry untuk long. Sebab jumlah lekuk dia 1, 2, 3, 4, 5. Itu je. Kalau dia break, kalau tak break jangan. Kalau dia tak break, dia boleh lengkap sini. Dia boleh lengkap. Faham tak? Kalau dia tak break, dia boleh lengkap sini X besar. Lepas tu ini 1, A, B, C. Lepas tu jatuh ke bawah. Flat. Gold. Sama lah. Gold ni anda ambil chart AUD US dollar, itu gold. Faham tak? Nah. NZD lain sikit. AUD. Boleh? Silver pun sama. Jadi, jangan cuma tengok gold ni. Alah, gold jatuh kan. Habis aku punya berik. Tak. Gold dengan berik pada waktu ni, kita jangkakan ini akan buat pembetulan untuk gold. Okay. Okey. Ni low dia. Ini low dia. Ini low di sini. Ingat dua tu dia tak break low Jangan cuma tengok saya tengok satu, jangan. Sini kita jangka dia akan buat ni. Sini kita jangka dia buat ini. Ni bearish. Jangan trade gold. Ni sama dengan SPX, S&P 500 buat 3 lekuk. Ini juga sama dengan gold. Bila anda dapati dia sama dengan gold, sama dengan ni. Ini adalah US dollar punya faktor, bukannya yen punya faktor. Okay? So, jangan trade gold.
Trade ini, masuk yang ini. At least, kalau gold masih jatuh, ini peluang bagi mereka. Ni last untuk Barrick ni. Ini last. Kalau dia dah macam ni, dah kena bye-bye dah. Faham? Ni tak ada. Ni tak. Kalau anda dah kat sini, ini dah tak ada dah. Kan? Anda beli gold 1,700, 1,800 dah. 1,000 lebih. Ini anda beli 6, berapa ni? Berapa harga sekarang ni? $16. Cat dia sama. Faham tak? Harga lebih murah, cat dia sama. Anda boleh turunkan anda punya risk. Anda boleh kurangkan penggunaan leverage. Kalau dia turun pun satu lagi, turun lagi 3 lekuk, turun lagi, anda tak ada leverage. Biar ini melabur, ini bukannya trading. Ini anda nak pegang 3 tahun lagi boleh tengok cat ni. Last kali anda masuk kat sini. Ini untuk melabur. Lepas daripada sini, itu adalah untuk trading. Faham tak? Kawasan ni, lepas daripada high ni, nanti, ini adalah kawasan ni, ini adalah trading area. Sini adalah investing area. Faham tak? Ini tempat nak invest. Yes, ini. Ini last. Ini bukannya trading. Ini something yang anda pegang. Aiman siap saya bagi tahu lagi dah. Ni tak last. Ini untuk last, untuk yang nak melabur. Dia jatuh lagi, tak apa. Tak kisah. Tak apa, sebab anda tak ada leverage kat sini. Jangan pakai leverage kalau boleh. Tapi mula-mula tu kalau nak ambil leverage juga, dia buat macam ni. Katalah, berapa harga dia? Dekat XM. Saya buka XM lagi website. Kalau yang ini satu lot kita kira, hang pula saya punya phone ni. Banyak sangat buka page. Page makanan saja. Dia buka page makanan saja. Trading, tengok stock CFDs. Okay. Kalau nak belajar CFDs tak ada masalah. Tak ada. Mula-mula ni fahamkan. Yang penting anda buat something. Tu je bagi saya, anda buat something. Barrick. Okay, kat Kanada, Barrick. Barrick satu lot. Satu lot 10 share. Okay. Satu lot CFD 10 share. 10 saham. Betul Aiman. Baru kita lost. Kenapa tak nampak benda tu 5 tahun lepas, Man? Faham tak, Man? Kenapa tak nampak benda tu 5 tahun lepas? Sebab tak ada sesi. Senang jawapan. 10 share. Okey. Katalah anda dapat harga tak cantik, $17. Tak kisah, $17. Maksudnya anda akan ada 170. Aiman bagi kesian sangat. 160. Okey. Stop out level XM 50. 5 tahun saya kat UTM tengah jawapan. Okey, stop out level XM 50%. Okey. Anda nak selamat. 170 ni bagi 2 berapa? Apa? 85. Jadi kalau anda nak selamat, memang tak ada ni. Ini untuk akaun CFD saya. Tapi kalau anda akaun share lain, anda akaun share
100%. Tetap. Okey. 170 campur 85, 255. 255 Then 255 ni adalah apa yang Aiman gunakan beli dekat sini, iaitu man. Faham? $255. The moment dia cecah 50%, boleh keluar separuh. Saya tak tahu. CFD, saya tak tahu. Seriously, anda tanya Imran, boleh tak keluar separuh? Saya tak trade ataupun masuk CFD. Saya masuk shares. Tapi kalau anda ni tanya dekat Mel, ataupun tanya dekat Jawahir, ataupun tanya dekat Imran, boleh tak keluar separuh? Maksudnya pegang kosong. Saya tak tahu dia boleh pegang 0.5. Saya tahu satu lot boleh kan? Boleh tak pegang kosong fractional? Itu saya tak tahu. Tapi sebab saya tak trade CFD, saya tak tahu. Kalau boleh keluar separuh. Kalau tak boleh, tak. Kalau boleh keluar separuh. Okey. Minimum satu lot. Dia buat dah. Layer. Oh, minimum satu, kena layer. Minimum satu lot. Okey. Minimum satu lot. Saya tak tahu. Seriously, saya tak tahu. Okey, kalau ni macam ni tak dapat nak keluar separuh. Maksudnya kat sini anda masuk lagi. Saya tak tahu Senbi. Tanya dekat host nanti. Boleh tak keluar minimum? Kejap dia ada dekat ni. Minimum margin requirement 10%. Oi. Hantar form. Buka 2 layer, 1 lot. Betul. Negatif limit dan stop level 0.1. Tak ada pula info dia kat sini. Tak apa. Margin requirement untuk yang ni adalah 25. Kalau anda gunakan, maksudnya anda tak nak, kita base kiraan margin requirement sampai stop out level 255. Kalau dia pergi kosong. Margin requirement 10%. Tengok kiraan dia. Anda perlukan $25 50 sen untuk beli di sini. Kalau harga ni lagi rendah lah kan. $12. Itu $12. $13. Saya pun tak ingat berapa. $13. Tu $13 lah. Maksudnya kalau anda masuk 25 ni, dia tak stop loss. Dia tak ada MC. Dia stop out. Sampailah kecuali dia pergi kosong. Kosong tak buat apa lah. Faham tak? Kalau anda beli harga kat sini $13. $13. Ni perlukan 130. Sini perlukan 65. 65, 195. 195. 195. Anda perlu $19 50 sen kat sini. Anda buka leverage. Itu buka leverage apa? Tak pakai CFD. Saya beli yang fractional share, tak pakai CFD, modal biasa-biasa. Tanya Imran lah. Saya tak trade CFD, saya tak tahu. Tapi tanya Imran, kalau kita beli kat sini, sampai had mana? Berapa modal kita perlukan sampai dia stop out? Tanya dia mengenai Barrick ni nanti. Saya tak trade CFD, jadi saya tak tahu. Baik, saya beritahu awal. Tanya Imran lebih lanjut mengenai benda ni, macam mana nak kira dia. Sesi Imran petang nanti. Inilah tempat untuk anda melabur di sini. Yang 3 ni, ini last. Lepas daripada, kalau dia lepas dari level ni, ini tempat trading dah. Sini tempat invest. Boleh lagi beli, tapi anda beli mahal lah kat situ. Itu je dia. Kita cerita benda ni dari sini tau. Dari sini.
Dari sini, kita tunggu dia turun, kita tunggu dia punya equal leg, ini tak sampai, kita nampak dia sebagai flat, dan di kawasan sini kita tunggu. Bukannya baru hari ini cerita ni. Ada yang kita kiraan dulu, saya pun tak ingat dekat mana saya letak lagi. Boleh, ni last. Jangan trade goal di sini, jangan trade goal di sini. Anda masuk yang bearish tadi. Minyak semua 5 lekuk. Euro AUD dah break. Ni dah break atas. So, ini 5 lekuk. Itu bermaksud US dollar, GBP AUD dan GBP NZD. Okay, GBP AUD pun dah break high. Ni dah break high. Faham? Faham maksud saya? Boleh tak buy sini? Bertahun dah cerita. Boleh tak trade di sini? Euro USD tadi awal dah. Euro USD tak ada structure untuk nak trade. Yang tak kuatnya, dia tak break high. Break tak high ni? Kita tengok ni. Yang tak kuatnya cuma dia tak break high. Ni break. Ni break high. Ha? Ni benda yang kita, setiap hari saya merepek benda ni lah. Okay, anda nampak 3 lekuk dia, ni adalah dekat time frame kecil. Satu lagi high possible. Tapi kalau dia buat 3 lekuk yang jelas, anda nampak satu reset, H4. Anda nampak satu reset. Ini adalah satu peluang untuk entry. Okay? Itu GBP AUD. Okay? Ingat, trend besar dia adalah ke bawah. Itu trend besar. Trend besar. Tapi ada set up. H1. Ini weekly. Weekly dia pembetulan ke atas. H1 tu ada set up untuk trading H4 punya breakout. So H1 carilah bila ada 3 lekuk kan. Tu takkanlah nak anda tak tunggu weekly sini. Tu demam. Boleh demam. Faham? Okay? So 3 lekuk ni masih boleh buat kat atas. Satu lagi kat atas. Ataupun tak perlu buat. Jangan dia dah bye-bye. Selalu kena bye-bye. Crosses ni dia selalu bye-bye. Crosses ni dia selalu bye-bye. Kita tunggu-tunggu dia pergi terus. Itu crosses. Cat ni semua ada. AC Milan. Pergi buka dekat Discord tu semua ada cat ni. Okay. Kita nak cover topik ni. Kita tengok sekejap lah. Dollar index. Sama lah dengan ni. Dollar index kita jangkakan dia dah mula membuat pembetulan ke atas. Ini akan 1, 1, 2, 3 dan ke atas. Ini tak ada. Ini tak ada nak trade. Tak ada. Tapi hala tuju dia ke atas. Asalkan anda tak short dia pada waktu ni. Dan anda tak short, anda tak long dia. Trade benda lain. Tapi apa pun, ini adalah 5 lekuk. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Kalau dia buat macam ni, turun, break, naik balik, sini boleh entry. Maksudnya euro US dollar. Itu intraday. Tapi sekarang ni belum. Sekarang ni maksudnya ini dalam satu kumpulan harga. Jangan kejar di kat atas tu.
Process ni kalau dia pergi tanpa kembali. Sebab tu saya tunjukkan yang pasal EuroCAD tadi, Euro dengan CAD. Kalau Euro dah sampai, ABC dah sampai 100%, EuroCAD tak sampai 100%, biasanya sampai 618, sebab CAD berat sangat. Waktu tu dah kena bye-bye. Sebab biasanya US dollar, salah satu dalam proses akan buat apa? Akan buat truncation. Kalau dia buat truncation, dekat proses kena bye-bye. Okey, masih ke atas. Sila. Cat-cat ni semua ada dekat Discord. Okey. Euro US dollar pun sama. Dah mula buat ke bawah. Jelas kan? Ini nampak kan? Daripada ni kita dah ada satu bukan tu. H4. Kita dah nampak structure ini borderline mungkin dah lengkap. Yeah. Confirmation dia adalah anda tak kejar benda ni. Tapi ada kemungkinan dia dah mula jatuh. Ni yang kita cerita semalam Mr. Milan. Daripada chat ini. Dalam Facebook saya pun saya dah letak benda-benda ni. Ada lagi ke tak saya tak tahu. Jadi kita dah memulakan 3 lekuk pergerakan ke bawah. Ni dah mula. Okey? Okey. Kita masuk kepada topik kita. Kalau tak habis. Buka chat dah habis. Kita tak dapat nak cover topik. Sebenarnya dah cover tadi tu. Tapi asas kita, ingat dalam structure, asas ini yang kita tak sempat cover semalam. Structure cuma 2 benda ni je. Apa maksud 2 benda ni? 5-3 atau 3-3? Anda ambil mana-mana chart, tu, kita tekan apa-apa. Kita tekan apa nama dia? AC Milan, ACM. Ada tak ACM? Ada. Tekanlah apa benda tu? Afcom. Tekan dia. Panggil Zul dia, panggil Zul. Sama-sama. Panggil Zul. Tak payah tuan-tuan. Tuan, kalau panggil Kimi, boleh panggil Tuan Kimi. Dia dulu polis. Dia dulu polis. Superintendent. ACP. Betul tak Kimi? Anda buka mana-mana chart. Okay. Ni anda buka full map dia. Full mapping dia. Full besar dia. Ini anda nampak 5 atau 3? Anda nampak 5-3 ke? Ataupun 3-3? Okay, Man. Tiba-tiba phone aku menjawab. Okay. Macam mana kita nak bezakan dia? Tiba-tiba naik pangkat. Okay. Benda ini asas dia dulu. Sebab itu Elliott Wave ni, dia bukannya ramai cuba buat Elliott Wave buat cara ni. Dia buka lah chart apa dia nak tengok. Chart kimchi ada ke? Kimchi. Kim. Buka lah apa-apa chart. Kim Realty. Saya pun tak tahu apa benda tu. Dia buka chart, dia pergi H1. Kan? Lepas tu dia lukis sini. Lepas tu ni nak naik ke nak turun? Entah. Saya pun tak tahu. Dia nak naik ke turun ni? Saya tak tahu. Serius saya tak tahu. Cara dia adalah anda buka yang paling besar chart tu. Paling besar. Seluruh info price dia ada. Mana pergi dinosaur tadi? Dah hilang dah dinosaur dia. Anda pergi buka chart dia paling besar. Paling besar maklumat price dia ada. Dan anda fikirkan. Yang pertama, anda fikirkan kelas aset. Kelas aset ya. Ni adalah struktur 5-3 atau 3-3. Ni rakpul ni. Entah. Saya pun tak. Mungkin rakpul. Nampak macam rakpul. Saya main tekan dia. Saya pun tak tahu apa benda. Tapi cara dia sama lah. Anda buka
Anda buka apa-apa indeks ke, anda buka komoditi ke, anda buka apa. Yang pertama kelas aset dia. Biasa orang hantar H1 naik ke turun. Saya mana pergi weekly-nya, mana pergi daily-nya, saya akan minta benda tu. Kalau setakat lukis satu lekuk kat sini, saya takkan jawab. Betul ke tak? Entah. Sebab mana-mana dia boleh pergi. Kalau dia macam tadi H1, kita buka H1 kat sini kan. Entah. ni motif melengkapkan korektif ke? Apa ke kan? Mana tahu. Buka chart dia yang paling besar tu. Okay. Yang pertama anda fikir kelas aset. Jadi, saya tak nak pergi dalam sangat, faham dia macam ni. Kalau dia merupakan aset, benda yang orang jadikan pelaburan. Benda yang orang jadikan pelaburan. Contohnya, seperti saham. Kebanyakan, not semua, but saham, indeks, ETF berkaitan dengan indeks, ETF berkaitan dengan sektor dan lain-lain. Depend kepada sektor juga. Ini adalah 5-3. Kebanyakan, tak semua, kebanyakan. Katanya anda kata merupakan kelas aset. Maksudnya, sini akan lukis sebagai 1, 2, 3, 4, 5. Ini tak buat low 3. Low lagi ke bawah, faham tak? So, kalau ada lukis low ke bawah, kan? Dia jadi kosong. Dia jadi kosong. Lukis jadi kosong. Ada ke lukis 5-3. Maksudnya 1. Dan ini akan jadikan 1. Dan anda ada low di sini. Ini cara lukis, permulaan lukis chart. Itu yang pertama. Alamak. Sekejap, internet okey. Lepas bunyi video sangkut. Alah. Lagi, alamak. Apa hal pula ni? Saya okey. Saya tengok. Saya Mula berdagang dengan lebih banyak modal. XM kini menawarkan bonus 2 peringkat untuk deposit anda. Dapatkan bonus ini apabila anda melakukan deposit ke dalam akaun dagangan anda. Anda boleh mendepositkan serendah $5 untuk menerima bonus anda. Jadi, tunggu apa lagi? Dapat bonus anda 2 kali ganda hari ini.
Ingin memperoleh $35 hari ini? Dengan program rujuk rakan kami, kini anda boleh menikmati ganjaran dengan setiap rakan yang anda rujuk. Anda hanya perlu kongsikan URL unik anda kepada rakan anda untuk mula merujuk. Lebih banyak anda rujuk, lebih banyak yang anda peroleh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bunyi tik-tik tu bukan apa, nak remind saya suruh masuk TikTok. Sabar, man. Sabar. Dia buat lawak hamba petang-petang ni. Okey, dah boleh? Semua okey? Saya tahu Ustaz Ebeng ada. Dia dekat belakang. Dia background. Lanjut. Okey. Yang pertama adalah benda ni. 5-3 atau 3-3? Tak apa. Besok saya tak ada sesi. Saya ada something on, saya tak ada. Joget sikit. Lama tak tengok TikTok. Itulah. Lama sangat. Okey. Tak apa, nanti. Okey, accept. Itu accept kelas. Clear. Ustaz Jebeng saya tahu dia ada kat belakang. Dia punya setia. Saya simpan IP address dia. Nombor 2 adalah komoditi. Ingat benda-benda ni, komoditi. Hey. Komoditi. Komoditi anda akan lukis sebagai 3-3. Clear. Itu komoditi. Simpan IP. Tak ada, saya tak tahu. Okey. Dan nombor 3 adalah currency. Beza currency dengan komoditi kat sini, currency 3-3, tapi dia boleh bermula kiraan dari atas ataupun dari bawah. Untuk komoditi adalah dari bawah. Maksud saya, kita kat mana dah ni? Ni dah ke laut, ni dah habis. Jap. Update chart ni tak update. Ni 4, ni 5. Dan kita buat yang sama. Jap. Alang-alang dia pergi update chart kan. Ni samalah. Ni maksudnya US dollar dah mula kuat. Bukannya lama update chart. Tengok Ustaz. Dah habis dah. Dah habis dah. Tentu je. Yang lamanya nak upload. Kalau buat dekat TradingView ni, saya upload kat sini. Saya buat kat sini. Dia terus update. Macam ni. Saya tekan ni je. Saya tekan sharing je. Lepas tu bagi kepada anda dia punya link. Itu je. Kita buat itu untuk tahun depan. Saya tak larat. Setahun ni saya cuba untuk buat MT4, MT5. XM nak marah pun nak marah lah. Saya tak dapat nak buat apa. Dengan cara saya tak dapat. Kalau tak, saya pengsan. Saya tak ada cara lain. Saya nak sampaikan apa saya nak sampaikan, dia tak sampai. Faham? Okey, apa maksud benda-benda ni semua? Maksudnya bias kita bila kita melukis Kalau anda melukis apa tadi tu? Kim. Kim tu siapa dah saya tak tahu. Kimco tu housing jadi kalau anda melukis untuk gold ni. Gold ni kelas aset ke kelas komoditi? Ini komoditi. Ini komoditi. Tapi ada tak orang yang simpan dia sebagai aset? Ada. Betul tak? Ada tak orang simpan dia sebagai aset?
Jadi kalau kita tak clear macam ni, apa kita buat? Kita katakan dia bahawa dia akan buat ke atas dulu. Ini kita akan habiskan sebagai A. Kita letakkan dia sebagai komoditi dulu. Kalau dia sebagai aset, ini sebagai 1. Faham tak? Kalau dia sebagai aset, ni sebagai 1, 2, 3, 4 dan 5. Kalau dia sebagai komoditi, ini sebagai ke atas dan ini sebagai A, B dan C. Nampak ada beza dia? Tak kisah A ke B ke apa ke, ini 3-3 ke, ini 5-3. Masa sini. Ini kita masih lukis sebagai 5-3. Faham? Tak faham? Ngam? Tak ngam? Sebab itu, untuk goal kita, ni goal, cat ni saya tak update lagi kat sini. Tapi tak apa. Mana? Goal. Cat ni sini saya tak update lagi. Untuk goal, ni update last time. Untuk goal, sama ada kita buat satu lagi low di sini ataupun dah habis. Saya masih letakkan sebagai ABC macam ni. Ini full. Anda takkan dapat cat ni mana-mana dalam dunia. Tak ada orang kongsikan benda ni. Dalam dunia, kalau dia jual cat, dia takkan tunjukkan besar ni. So, kalau dia dah tunjukkan yang besar ni, anda tak perlukan dia. Faham? Anda tak perlukan dia. Faham? Kenapa 1-2 kat sini? Pergi tengok dia punya RSI apa semua tu lah. Anda tengok sini ada reset dan lain-lain. Anda nak tengok satu reset. Kat mana satu reset yang permulaan. Tukar-tukar nanti. Ni 1 tahun punya chart saya tengok. Dan anda nampak satu reset. 1-2. Letaklah satu reset. 1-2. 1-2 kat sini. Seriously. Cat ini anda tak akan dapat dalam kat mana-mana dalam dunia. Tak ada orang akan kongsikan macam ni. Tak ada. Tak ada orang akan kongsikan. So, kalau orang jual cat, dia tak akan kongsikan macam ni. InsyaAllah. Kalau saya dah kenal pasti 3 orang tu nanti. Dia orang akan updatekan semua list yang saya letakkan kat sini. Saya bagi dulu. Dia orang akan updatekan kepada anda. Semua ni lah. Apa ni? Corn, copper, FCPO, semua kat sini. Semua. Saya buatkan dia punya legwork dulu lah. Dia orang cuma nak lukis dia. Nampak US oil kita tak sama kat sini. Nampak tak? US oil kita tak sama kat sini. Berbanding dengan apa saya lukis. Faham tak kenapa saya duk cerita nak cari beli Exxon apa semua? Ni sebab dia. Otai mana yang boleh lawan? Bukannya pasal nak lawan. Dalam trading ni tak ada orang yang lawan kali. Bukannya cerita nak lawan. Cerita dia nak apa? Saya buat yang ni untuk saya, bukan untuk Galih. Faham tak? Saya buat dia untuk saya. Bila saya buat benda ni, saya yang disiplin. Faham tak? Dia siapa-siapa boleh saya akan bagikan cat-cat ni. Anda cuma update H1, H4. Gambaran besar dia saya akan tengok balik dan saya akan 2 kali sehari tu saya akan tengok balik okey ke tak. Then tu je. Hilang. Tak adanya orang nak bagi dia kali. Sundi tak ada. Yang di XY macam ni. Mana ada orang akan bagi kalau dia jual cat? Tak adanya orang nak bagi. Tak ada. Ni kita tukar. A kita,
B dan C. Ni tak update lagi. Ni saya buat last month. Ni A, B dan C. Sebelum ni kita jangka kecil je. Nampaknya ni buat besar lagi. Dia jadi. Ni full dia. Ni full dia. Mutual interest. In Kelantan. Kenapa Kelantan ni? Tak ada kena-mengena Kelantan. Saya hujung minggu ni lupa nak contact Noh. Hujung minggu ni saya ada rakan Nabil siapa yang turun dari Kelantan. Tak dapat nak pergi ni. 3 bulan dah. Ni 3 bulan. Ambil cat-cat ni. Ambil cat-cat ni. Okay. Now, balik kepada ni. Ini yang maksudnya dengan 5333 tadi. Anda nak lukis dan anda tengok apa aset tu. Apa jenis dia. 53 atau 33. Semuanya 53 atau 33. Lepas tu baru anda pergi time frame kecil-kecil. Ada masa 6-7 tahun. Saya tak buat yang 6-7 tahun. Saya buat dari tahun 71. Dollar index tu bermula sebelum tu lagi sebenarnya. Cumanya semasa Bretton Woods, dollar index tu dia dipackkan dengan mata wang tertentu. Dipackkan kepada gold. Jadi nilai dia setara je. Jadi nilai mata wang lain depending kepada simpanan gold dia dekat US. Dia orang nak print duit, dia orang bagi gold dekat US. Bila dia orang nak withdraw tu, gold tu dah tak ada sebab US pergi jual gold tu untuk nak tampung perang Vietnam dia. Tu yang Bretton Woods tu tak ada dah. Kalau anda nak tahu cerita dia. Faham kenapa tak ada Bretton Woods? Kenapa ada fiat money? Kenapa kita ada fractional system tu? US pergi perang dengan Vietnam tu, duit tak ada. Dia pergi buat bond hutang dia yang Captain America jual tu. Tak adalah Captain America, tapi lebih kurang macam tu lah. Gold dia tak ada. Bila orang nak withdraw, apa dia buat? Okey, tak ada. Kita tak ada fiat, kita tak ada sistem sandaran emas dah. Anda boleh withdraw dalam bentuk US dollar. Fiat money. Mutual interest tu bahasa jauh. Astagfirullahaladzim. Okey, faham konsep 53 ni? Ingat aset kumpulan ya? Ni bukan untuk, kita tak buat intro. Kita buat dalam terus ni. Okey. Now, itu yang 53. Impulsif ataupun korektif. Jenis. Kenapa komoditi tadi kita kena letakkan korektif? Sebab kalau komoditi motif, indeks tak dapat impulsif. Harga tu. Kau nak buat exhaust kereta, pakai besi. Besi naik harga. Kilang buat exhaust, saham dia jatuh. Tak jadi impulsif. Faham? Tu cerita dia. Okay. Now, Fibonacci ni saya tak payah terangkan. 53 stokastik. Esok lusa kita akan cerita pasal stokastik dan juga RSI serta yang time ni. Dan yang penting untuk kali ni adalah kepada dynamic tadi. Itu pada hari, kalau tak Isnin, kalau tak hari Jumaat ni. Tapi yang penting hari ni ada dapat 53 dulu. Besok kita akan ceritakan mengenai stokastik. Boleh? Baca nota-nota ni, semua nota-nota ni ada dekat Discord. Mana AC Milan tadi. Semua ni nota-nota ni ada dekat Discord. Saya tak akan cover yang basic-basic yang ni. Cumanya ingat kepada kena exhaust dari China pakai besi bekas. Yes. Yang saya nak tekankan untuk kali ni adalah kepada dynamic. Yang kita cerita macam Eurocat tadi.
Yang saya lukis kat sini, semua ni, yang saya letakkan ni, kalau anda boleh gunakan teknik anda sendiri untuk nak kaitkan dia kepada market punya structure. Masuk, guna teknik anda untuk entry, tak ada masalah. Tuan Polis. Good luck. Ganti Kimi. Kau main belasah je mana. Okey, jadi besok kita akan besok saya tak ada. Besok malam mungkin saya ada untuk analisa pasaran. Tapi saya akan updatekan lah besok. Okey. Jadi itu saja, kita akan cerita pasal stokastik dan RSI serta time pada sesi yang lain. Fibonacci tu tak payahlah, kita dah cerita. Saya dah boring dah cerita benda ni sebabnya benda sama. Okey, kita ni basic dia. Okey. Kalau kita jangka lekuk 2, lekuk 2 paling kurang adalah berapa? 30 berapa? 36. 38.2. Okey. Ni paling kurang. Bila kita jangka, bila 3 lekuk ni tak sampai 38.2, kita jangka dia extend. 38.2. Lekuk 3 paling kurang 618. Bila analisa 100%. Lekuk 4 23.6. Lekuk 5 3 cara kira. Okey? Tu semua tu kita akan sentuh dalam sesi pada hari Khamis nanti. Esok saya tak ada. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari Khamis. Kalau dapat hari Rabu tu pada malam 8 sehingga jam 9. Dan jangan lupa tanya Imran pasal CFDs tadi. Ikut Imran punya sesi. Dan juga lain Azmi dan juga Wani serta host punya sesi. Jumpa lagi. Terima kasih semua. Labur dalam satu sistem. Dagangkan sistem anda. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.